Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pada kali ini kita masih lagi dalam topik yang pertama, iaitu coordinates geometry. Pada kali ini kita akan fokus kepada subunit 1.2, iaitu gradient and equation of straight lines. Okey. Untuk subtopik ini kita ada dua learning outcomes. After completing this subunit, students should be able to first determine the gradient of straight lines joining two points using formula and form the equation of straight lines. Okay, so kita ada dua learning outcome di situ, and then dalam subtopik ni kita banyak menggunakan formula lah, so that kita akan tengok satu persatu kita punya formula dalam subtopik ini. Okay, first of all, kita nak tengok kepada kita punya gradient. Apa yang dimaksudkan dengan gradient? Gradient adalah satu kecurunan. Kecurunan tu dia boleh dalam pelbagai bentuk. Okey, kecurunan tu juga berasal daripada satu garis lurus yang terbentuk daripada dua ataupun lebih titik. Okey. Alright, so kita akan gunakan small letter m kecil. Okay, m kecil ini sebagai ganti diri kepada gradient. Okay, m kecil ya. Kalau m besar adalah untuk midpoint. So, untuk gradient, ganti diri simbol kepada gradient adalah small letter m. So, dia punya formula adalah change in y, perubahan pada y, bahagi change in x, perubahan pada x. Okay, sebab itulah dia bagi y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Kat mana y2 tolak y1 tu? Okey, andai kata kita ada pada satu Cartesian, alright, tengok paksi x, paksi y. Alright, kamu ada titik P. Okey, bila titik P kita adalah nilai x dan y tu. Okey, kita kata let's say P adalah titik yang pertama and then Q adalah titik yang kedua. Sebab tu kita bagi x2, y2. Alright. Kita tengok perubahan kepada y dahulu. Okey, kita tengok daripada sini. Okey, y yang pertama, y untuk nilai yang pertama di sini nilai dia y1, and then untuk y nilai y yang kedua di sini y2. So kita nak tengok apakah beza nilai di sini, maka kita masukkan nilai dia dekat bahagian atas. And then kita tengok pula bahagian untuk y yang kedua. Bahagian untuk nilai x. Ini adalah x yang pertama dan ini adalah x yang kedua. So daripada sini kita nak tengok apakah beza untuk nilai x. Ini kita tengok beza untuk nilai y. So kita masukkan dekat bahagian bawah. So kita akan dapatlah dia punya nilai gradient. Gradient tu adalah nilai garis lurus yang melintang ini. Alright. So macam mana dia melintang tu, macam mana? Melintang horizontal ataupun vertical. Vertical kita panggil menegak lah. And then dia boleh melintang condong ke kiri, dia boleh melintang condong ke kanan. So kita tengok kita ada 4 jenis, secara generalnya kita ada 4 jenis gradient. Bila gradient itu dikatakan m equals to 0, m sama dengan 0, so kita ada kita buat kita punya ni lah. Okey, paksi y, paksi x. Bila m sama dengan kosong, maka dia punya garisan adalah garisan horizontal, sama selari dengan paksi x. Okey, dia punya gradient adalah melintang melintang horizontal. Kalau vertical menegak. Okey, kalau m dikatakan undefined, okey, undefined, maka dia punya gradient, kita buat warna merah lah. Gradient dia akan menegak. Okey, gradient dia akan menegak. Tak kisahlah kat mana-mana, dia akan menegak macam tiang elektrik. Yang ini m sama kosong tu dia melintang. Okey, itu adalah m sama kosong dan m sama dengan undefined. Okey, let's say m greater than 0. Okey, m greater than 0, kita punya paksi. Alright, so kita guna paksi supaya kamu lebih nampak lah. Okey, m greater than 0 maksudnya daripada nilai kosong, tak kisahlah macam mana pun, daripada nilai kosong dia naik. Maksudnya daripada kosong ke kanan dia naik.
Naik tangga. Maksudnya daripada nilai kosong sini nilai kosong. So kalau tengok daripada kosong tu dia naik tangga, maksudnya dia adalah greater than 0. Greater than 0 ni adalah M positif lah. Positif. Alright. Okay, kita tengok apa beza bila M dia negatif. Okey, kita tengok apa beza dia. Okey. So, bila kita tengok ni daripada kosong. Kosong kita tengok kalau kata dia tak ada dia punya anak panah pun kita boleh tengok. Daripada kosong kalau dia melintang macam menaiki tangga ke kanan, maksudnya dia positif. Kalau tak ada titik, contoh tak ada titik dia macam ni. Kamu tengok daripada kosong sini dia menaik ke dia menurun. So kalau tengok ke sini dia menurun, seakan menurun. So dia adalah M less than 0. M less than 0 maksudnya M negatif. Yang ni M greater than 0 maksudnya M positif. Okay. Alright, so itu short brief untuk kamu punya jenis-jenis gradient lah. Right, so jom kita tengok macam mana kita nak buat pengiraan untuk kita punya gradient menggunakan formula M sama dengan Y2 small letter M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Alright, so find the gradient of the line passing through each pair of points. So dia bagi line yang pertama, titik pertama negatif 3, negatif 3, 4 and 2, negatif 2. Alright, so let's say kita tak ada, orang kata tak ada ketetapan kamu nak jadikan yang mana yang titik pertama, yang mana titik kedua, suka hati kamu. Kamu boleh main-main, kamu boleh adjust dia punya titik. Cuma kalau kamu kata ini titik pertama, maka ini adalah X yang pertama, negatif 3, X pertama, negatif 2, Y yang pertama. Kalau kata ini adalah line titik yang kedua, so X yang kedua adalah 2, Y yang kedua adalah negatif 2. Tak boleh bertukar. Alright, so kita nak cari dia punya gradient. Okay, Y2 adalah negatif 2 tolak 4 bahagi 2 tolak negatif 3. Alright, so kita permudahkan. Negatif 6 per negatif jadi positif. So 2 tambah 3 jadi 5. Okay. Alright, so kalau boleh permudahkan, kita boleh permudahkan lagi. Kalau contoh 6 bahagi 3 dapat negatif 2. So kita boleh permudahkan. Tapi kalau macam ni negatif 6 per 5 dah tak boleh nak buat apa-apa. So kita biarkan dia dalam bentuk macam ni lah. Alright, so dah settle. So dia punya gradient adalah negatif 6 per 5. Okay. Alright, so kita tengok example seterusnya. Given a gradient of a line through 2 points. Okay, dia bagi 2 point 8P2. Alright, and 3P negative P is negative 1.5. Okay, so dia dah bagi kat sini kita punya gradient adalah negatif 1 per 5. Dan dia bagi 2 titik, 8P2, 3P negative P. And then find the value of P. So tugas kita kat sini kita nak cari apakah nilai P. So macam mana nak buat? Kita tulis balik dalam bentuk formula kita tadilah. Okay. Alright, so M kita adalah negatif 1 per 5 sama dengan Y kita. Ambil Y kedua tolak Y pertama. Alright, so negatif P tolak 2. Okay, so 3P tolak 8P. Macam ni pun boleh. Kalau kamu kata puan, saya nak positifkan dia terus, saya nak jadikan ini adalah titik pertama, ini adalah titik kedua pun boleh, tak ada masalah. So titik pertama, titik kedua adalah Y dia 2 tolak negatif P bahagi 8P tolak 3P. Ini pun boleh digunakan untuk kamu punya pengiraan. So kita proceed yang ni. Okay, negatif 1 per 5 sama dengan 2 negatif dari positif. So kita permudahkan dulu. Kita dapat 5P. Alright, so 5P bawa naik atas. Okay,
kita buat perkiraan macam biasalah. Okey, so dia jadi negatif 5P sama dengan 2 tambah P. Okey, kita selesaikan dahulu. Kita nak cari nilai P. Alright, negatif 5P sama dengan 10 tambah 5P. Alright, so kita bawa 5P ni ke sebelah sana lah. Okey, so kita dapat 5 tolak 5P tolak 5P sama dengan 10. So, negatif 10P sama dengan 10. So, kita dapat P sama dengan negatif 1. Alright. Okey.